الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين المقربين في عافيتهم يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسرنا ولا تعسر علينا وتمم بالخير. إلا شكر Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat bertemu semula pada pagi ini pada hari yang ke-21 Sya'ban. 21 Sya'ban, kita berada di pengakhiran bulan Sya'ban, dan insya-Allah kita doakan mudah-mudahan kita diberikan kelapangan masa, disihatkan tubuh badan untuk kita mendapatkan bulan Ramadan Al-Mubarak yang bakal tiba nanti. Pagi-pagi ini insya-Allah kita tengok sedikit, oleh kerana kita sudah hampir dekat dengan bulan Ramadan. Kalau kerajaan Kelantan sendiri pun buat pelancaran ambang Ramadan, sambutan ambang Ramadan peringkat negeri. Nah, bahkan banyak tempat di masjid-masjid, setiap kuliah dia akan sentuh berkaitan dengan Ramadan. Tetapi jangan dilupakan bahawasanya bulan Sya'ban yang kita ada lagi berbaki ini tetap juga bulan yang mana dimuliakan, bulan yang mana disebut-sebut juga bulan yang menjadi pertanyaan para sahabat Nabi SAW bila melihat Nabi ini lebih banyak berpuasa di bulan Sya'ban berbanding dengan bulan-bulan lain. Bila Nabi ditanya oleh sahabat, Sayyidina Zaid bin Sabit tanya Nabi, aku tidak melihat engkau berpuasa lebih banyak kecuali di bulan Sya'ban. Nabi SAW sebut, dzalika syahrun, itulah bulan Sya'ban ini, itulah bulan yang mana dilupakan oleh kebanyakan orang padanya amalan soleh. Dan Nabi sebut lagi, dan padanya diangkat amalan soleh terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi kata, aku lebih suka amalan aku diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan aku berpuasa. Jadi bulan Sya'ban belum habis lagi. Kita masih ada kesempatan untuk perbanyakkan amalan soleh, terutamanya ialah persiapan-persiapan kita untuk menghadapi Ramadan. Nak masuk bulan Ramadan, kena ada preparation, kena ada persiapan, kena persiapkan diri untuk berhadapan dengan bulan yang penuh dengan terbiah. Kita nak pergi camp, nak pergi perkemahan ataupun nak pergi camp latihan. Nak masuk satu camp, situ kita tahu dah akan ada latihan. Latihan ni kalau camp kat bentuk fizikal lah, nak latih fizikal kita. Kalau dulu ada PLKN ni,
PLKN lah ni tak ada lah. Nak latih supaya ada kekuatan fizikal. Selain itu juga dia latih kekuatan mental. Jadi Ramadan ni nak latih kekuatan, selain daripada kekuatan iman kita, dia juga melatih kekuatan fizikal. Bagaimana kita kalau tidak masuk bulan Ramadan atau tidak berpuasa, kita tak boleh tahan kalau lapar. Keluar je masjid ni, fikir dah nak makan gapo. Keluar je masjid ni, perut tu mula dah dia bunyi. Dan orang akan ikut tabiat dia masing-masing. Hak behi roti canai dia cari roti canai. Hak behi kena nasi khabu pagi-pagi ni tak boleh pergi, kena nasi khabu juga. Itu tabiat dia, tabiat kita yang mana kita dah, nafsu kita dah ajar kita lagu tu. Maka Ramadan, puasa ini melatih kita untuk menahan segala keinginan-keinginan kita yang kita selalu buat pada bulan-bulan lain. Maka dia jugalah dipanggil bulan latihan, bulan tarbiyah. Bulan latih, nak latih diri kita, terutamanya nafsu kita, melatih kesabaran kita. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke 83. Kita baca dan kita ingat ayat tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Allah seru dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Bila Allah Ta'ala sebut wa ya ayyuhalladzina amanu, maka kitalah selaku orang yang mengaku beriman pada Allah Ta'ala, bila dengar ya ayyuhalladzina amanu, kita kena rasa yang Allah Ta'ala duk panggil kita, seru kita. Allah Ta'ala kita kena rasa seperti mana orang panggil nama kita. Kalau kita suka dengan orang panggil kita dengan panggilan Tok Haji, Abek, maka ya ayyuhalladzina amanu, lebih dari itu lagi, panggil kita ni, panggil dengan panggilan yang bersifat pada orang tersebut, iaitu sifat keimanan yang ada, yang mengaku bahawasanya pada Allah Subhanahu wa taala, beriman hanya pada Allah, dan janji nak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali semaya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Setiap kali semaya kita ngaku sama, inna salati, semayaku, wa nusuki wa mahyaya, segala perbuatan aku, kerja usaha aku, hidup dan mati aku, lillahi rabbil alamin. Kita tak kerana Allah belaka. Cuma keluar semaya itu banyak orang tidak lillah, banyak orang tidak lillahi ta'ala. Start nak semaya, nak sebut niat tu, siapa ulama ajar dia kata kena kata lillahi ta'ala dulu, supaya kita ni sedar bahawa perbuatan kita tu hanya kerana Allah. Tapi ia hanya lafaz di mulut, yang kalau orang terbiasa buat sekadar lafaz saja, tapi tak masuk dalam. Dia kata lillahi ta'ala usalli fardus subhi, tapi tak faham juga. Tak faham ni masalah. Bila banyak tak faham dalam agama ni, maka banyaklah masalah. Terutamanya apa yang kita lafazkan, apa yang kita baca dan kita dengar. Kalau kita baca daripada Al-Quran, kita dengar daripada ayat-ayat Al-Quran, daripada hadis-hadis, dan hak kita lafaz sendiri. Kalau kita lafaz pun kita tak faham, macam mana kita nak dapat orang panggil masuk dalam hati kita dan kita jijak dengan diri kita. Bila Allah Ta'ala kata ya ayyuhalladzina amanu, maka kita ni kena tahu, kena rasa bahawa Allah Ta'ala royak kita, panggil kita, hei orang beriman.
Tak ada dah, tak boleh paling kat orang lain dah. Bila ya ayyuhallazina amanu, kita berkata pokok masjid tu, ya ayyuhallazina amanu, tutup lebar tu tidak. Ya ayyuhallazina amanu, orang yang mengaku dia beriman pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala seru, gapri Allah Ta'ala kata, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Telah difardukan, kutiba ni telah ditulis, kutiba alaikum telah ditulis ke atas kamu. Kalau kita ditulis kat atas kita ni ke apa? Lah ni atas dunia, nama kita telah ditulis, nama kita dalam surat beranak. Nama kita tu panggillah gapo sekalipun, kekuk mana pun nak, kalau nak ikut acara rasmi, nak daftar gapo-gapo, dia tak boleh dengan panggilan samaran, tak boleh. Buh nama Ajayu nak pergi daftar apa ni, gapo dia, My Sejahtera, buh nama Ajayu, lepas tu buh IC, tak kena, tak masuk. Tak, dia bertolak, dia kata error pendaftaran tak berjaya. Apa? Ubah nama lain, IC lain. Kena nama hak ikut IC. Nak daftar apa-apa pun kena ikut IC dah. Kutiba alaikum, ditulis ke atas kamu. Apa dia? Allah Ta'ala ayat kutiba alaikumus shiyam, ditulis ke atas kamu puasa, dengan maksud difardukan, diwajibkan pada kita ni puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, seperti mana yang telah difardukan kepada umat-umat terdahulu sebelum daripada kamu, la'allakum tattaqun. Allah tekankan puasa supaya orang itu peroleh takwa. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Allah ayat kita puasa, mewajib puasa supaya bila mempuasa nanti dapat takwa. Takwa ni kita duk dengar tiap-tiap minggu hak wajib. Tu khatib kena sebut jadi rukun dalam khutbah. Ittaqullah. Cuma tak tekan mana. Ni kalau Arab dia tekan sungguh. Moga khutbah dia tak ada tek. 40 minit setengah jam tu biasa khutbah. Kita ni kalau tengah jam tu kelih tu kotik, kelih jam, kelih pitu. Sebab lama dah ni. Dia setengah jam tu biasa khutbah. Tu panggil khutbah. Kita di Malaysia ni bukan berkhutbah, baca teks khutbah. Baca teks khutbah, bukan berkhutbah. Ittaqullah, kita dah dengar hari-hari, tiap-tiap minggu hak wajib. Takutlah, bukan takut, takwalah pada Allah. Dalam takwa tu ada takut, dalam takwa tu ada pusing, dalam takwa tu ada kena beringat, dalam takwa tu ada kena taat. Duduk dalam tu belakang. Dalam takwa tu kena buai habis. Kalau ada takwa kena buai habis. Riak, hasad, deki, ujub, sum'ah, gapo lagi? Hak nyakit-nyakit. Mana takwa ni, kalau hati yang bertakwa, hati tu sehat, tak ada nyakit. Hati tu dia sehat, tak ada nyakit. Tak ada nyakit ke mana? Nyakit-nyakit yang dipanggil nyakit-nyakit hak apa ni, majazi. Nyakit jenis majazi ni, nyakit deki, sakit hati kok orang, nak suka rendah ke orang, tengok orang ni jeh lalu, dia tu setara mana. Tak nyakit hati yang tengok
orang berasa diri ni lebih hebat daripada orang. Tu nyakit hati. Nyakit hati tengok orang lebih, rasa tak senang lalu. Panas lalu berasa. Supaya kena bakar ada. Kena bakar tengok orang lebih dari kita, bakar lalu. Nah. Tengok orang kena musibah, suka. Tu nyakit hati tu. Orang kena musibah, orang kena bencana, orang kena ditimpa kesusahan, dia pun suka hati. Suka tak kata pun suka, rasa suka pada muka. Kata dalam hati. Hak berat lagi tubik kat mulut, padan dengan muka. Tu penyakit belaka dalam hati. Kalau hak ni ada, maka taqwa tu tak masuk. Kita tak boleh nak masuk kerana hati tu sakit. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Taala tak kata suruh puasa, sebab kena puasa dalam puasa ni gapo dia kita kena jaga. Puasa ni kena jaga sabar. Sabar, tahan diri. Kena jaga tak. Orang baru-baru, muda-muda ni tu tak berapa nak faham mana dah. Ini. Kena lapar, letih. Okey, saja kena buat, kena semaya, kena buat amal apa biasa, kena pergi kerja. Tak ada orang ambil cuti boleh puasa, sebulan boleh puasa ambil cuti kerja. Tak pergi kerja sebab apa? Sebab puasa. Tak kena kerja juga. Bahkan boleh puasa ni orang ambil kerja lebih. Ambil kerja lebih. Tak nego, nak nego. Kalau tak jual tu nak jual. Apa boleh puasa? Tak. Sebab bila orang lapar, dia terliur belaka. Terliur belaka. Boleh lapar kalau lapar. Acu jual tepi masjid nak tahu kalau boleh puasa. Laku tepi masjid dulu. Orang tu masjid tu pergi situ dulu. Sebab tengok tu lapar, dia tak tengok dah. Tak. Dia ni biasa jual kau, biasa terai dia minum kau. Air dia jual biasa dah minum, tak rajin lagi. Tapi kerana lapar beli. Mengajar kesabaran, nak suruh sabar. Sebab apa ya Allah Taala kata la'allakum tasbirun. Nak suruh puasa ke? Semudah-mudahan kamu menjadi orang yang bersabar. Sebab puasa tu wajib dah. Kita pun hak wajib kat kena tunai. Kena buat supaya semaya. Supaya semaya hak wajib kena buat, pokok mana pun kena buat. Tak buat dosa. Kalau hak sunat tak buat tak dosa lagi. Tak buat hak sunat bukan tak dosa tapi rugi. Rugi. Tapi hak ni kalau tak buat dosa. Semaya. Cuma semaya dia kena sabar sikit, kena turut tu imam. Kalau semaya berjemaah, kena cacai lama sikit pagi Jumaat, perhabis surah sajadah. Kena cacai sikit. Kalau puasa taliq kan. Nak pergi lagi mana? Cari surah-surah kecil lah, tak baca surah sajadah. Ni. Tak beroyak. Nabi tak baca semua sejadah ni. Ni. Boleh. Tapi afdalnya baca. Agak seminggu sekali je kena caca lama. Seminggu sekali. Itu pun kalau tu imam baca surah sejadah tu ada. Kalau tak ada baca pendek. Sabar dalam sembahyang. Kalau sembahyang sendiri, kalau sembahyang sore, Galik-galik kalau 4 rakaat ni berapa minit? Setengah jam tak sampai. 15 minit tak sampai ke. 10 minit panjang benar tu. 5 minit standard lah. Standard tomak ninah 5 minit ataupun 7 minit. Ni tu kira ada tomak ninah tu. Tak termasuk dengan wirid.
7 minit je. Tu hak berjemaah kalau di rumah sore dia boleh jadi 3 minit, 2 minit setengah, 2 minit. Nak bergantung pada orang hak semaya tu. Tak kalau sore inna a'tayna dengan kul huwallah. Jalan tak? Jalan dah. Hak tu wajib, hak sunat tak langsung baca Fatihah saja. Boleh kat lagi, boleh shortcut. Bukan shortcut ni hak 4 kerat jadi 2 dah. Baca pendek. Tapi Ramadan puasa sunat ke hak wajib ke tempoh dia nya daripada fajar sehinggalah terbenamnya matahari. Tak ada orang puasa sekat tengah hari je, sekat gelincir matahari. Sampai gelincir matahari yang hamba puasa. Sebab puasa sunat ke? Tak ada. Tu puasa budak-budak lah. Nak ajar sekat hari. Nak ajar, nak suruh dia belajar teh lapar. Puasa ke mana pun dia kena bukti, kena tempoh dia ialah sampai waktu maghrib. Bunyi azan tu baru boleh makan. Tak. Sama ada nak telan lalu nak mamah dulu ke terpulang soh belaka. Dah minggu 8. Tu makan tu nak masuk dalam lekun tu imam kata nak kata Allahu Akbar tu tu makan duduk dalam. Tak. Lorak telajar. Tapi Allah Ta'ala kata la'allakum tattaqun, tak kata la'allakum tasbirun. Kerana puasa kukuk mana pun dia kena sabar. Paling-paling dia kena sabar tahan lapar dengan dagu. Memang dia akan sabar dah. Memang akan sabar dah. Puasa ni Nabi kata kalau balah ada orang mari nak balas dengan kita, mari nak kecek, mari tekin-tekin nak tekin kita ke, nak berhujah dengan kita ke. Nabi ajar kata dia inni shaim. Aku ni puasa. Koyak korang nak balas dengan kita, hak mari marah kita. Automatik orang tu dengar, dia walaupun dia nak marah, dia nak kata juga lepas tu, tapi dia akan kejut, dia akan ada mari. Dia tu puasa nah. Puasa. Slow sikit. Walaupun dia kata pula lepas tu biar. Tapi ayat puasa ni dia adalah perisai. Perisai. Allah Ta'ala awak jadikan puasa ini perisai. Fa innahu wija'un. Nabi kata dalam hadis. Ya ma'syara syabab, pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa yang berkemampuan di kalangan kamu untuk tanggung isteri, falyatazawwaj, maka nikahlah. Ada kemampuan, ada duit, ada boleh sewa rumah atau boleh buat rumah. Atau ada tempat, ada ruang untuk pera orang perempuan, bini, falyatazawwaj, maka nikahlah. Nabi suruh nikah. Fa innahu aghaddu lil basar, kerana nikah ni menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, dan menjaga faraj. Fa in lam yastati' fa alayhi bisiyam. Nabi kata kalau tak boleh lagi, tak ada kemampuan nak pera bini, tak ada kemampuan lagi, rumah-rumah pun tak boleh nak buat, nak sewa rumah pun tak boleh, hijau tak berapa, tak ada simpanan. Dia memang kalau tanya pun dia kata tak boleh lagi, tak berani lagi. Fa alayhi bisiyam. Nabi kata kena puasa. Fa innahu wija'un, sebab puasa ni adalah perisai. Apa Nabi tak ayat menggolai suruh puasa. Apa tak cerita bak lapar tak ada makan ni baru suruh puasa.
Tapi kawal nafsu supaya nak kawal nafsu suruh puasa. Maknanya puasa ni bukan suruh setakat boleh kawal nafsu makan, nafsu syahwat juga kena puasa, boleh dikawal dengan puasa. Nah, itu terkawal dah, boleh kawal. Tapi Allah Ta'ala kaya lebih dekat daripada itu lagi ialah la'allakum tattaqun, suruh kamu ni bertakwa pada Allah Ta'ala. Bila orang itu boleh sabar, ada kesabaran dalam diri dia, insya-Allah dia akan jadi orang bertakwa. Kerana pengertian puasa itu bukan pengertian sekadar menahan diri daripada lapar dan dahaga. Hak tu dari segi pengertian bahasa. Puasa ni menahan diri daripada lapar, makan dan minum, bermula daripada terbit fajar sehinggalah terbenamnya matahari. Tapi dari segi syar'inya ialah puasa ni menahan diri daripada makan minum, menahan segala benda yang berbentuk nafsu, menahan perkara-perkara daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa, menahan perkara-perkara yang boleh mengurangkan pahala puasa, menahan nafsu, menahan akal fikiran, menahan mata, telinga, mulut, anggota daripada perbuatan-perbuatan yang boleh mengurangkan dan membatalkan pahala puasa. Nah, banyak kena tahan ni, bukan setakat tahan makan minum je. Yang Nabi sebut berapa ramai orang yang berpuasa hanya boleh lapar dengan dahaga je. Ramai puasa sekadar lapar dengan dahaga. Nah, Nabi kata orang yang berpuasa tapi dia tak jaga mulut dia daripada bercakap perkara-perkara yang qauluz zur, perkara tak molek, kecek benda-benda hak lucah, benda nafsu, kecek benda-benda yang menghina, mencela orang, dia tak boleh tinggal. Dia boleh buat tidak boleh puasa boleh kecek lagu tu dah, masuk boleh puasa boleh kecek lagu tu juga. Nabi kata tak ada beza orang sepon ni kalau dia makan minum pun boleh puasa. Tak ada beza. Maknanya tak puasa pun tak apa. Tak payah puasa lah maksudnya. Sebab apa? Puasa pun serupa. Apalagi orang tu kalau perbuatan dia hak di bulan biasa ni, yang tidak masuk bulan Ramadan ni, semaya pun tidak. Semaya pun tidak. Masuk bulan Ramadan kat bangun sahur dia ni. Bangun sahur. Tak. Cedek macam-macam. Daging salad, ikan kering, ikan kasar, ikan bekok. Apa lagi? Nak suruh lalu. Sambal. Suruh lalu makan nasi ni. Tak tengah malam tak lalu makan. Kau pesen tak lalu makan tengah malam, kau lalu makan siang malam pun makan betul. Lalu molek nambah lagi. Tak. Bangun sahur, patut gak puasa lah dia. Mayat puasa kala boleh puasa ni rajin sikit. Rajin sikit. Nah. Tak ada beza. Kalau tak ada perubahan, sepatutnya puasa ni boleh menjadi orang itu bertakwa pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tolong untuk orang ni jadi bertakwa, tolong ke mana kita ni. Antara yang Nabi sebut ialah wasufidat asyayatin. Syaitan dibelenggu. Syaitan hodok rajin ngasuk ke apa semua ni dibelenggu. Jadi tak boleh nak kerja ni. Syaitan jadi berat, tak boleh nak kerja, kena ikat. Nah, tu ya ramai boleh mari masjid. Nak masuk Ramadan tu nampak dah ramai dah. Start je masuk Ramadan, penuh orang masjid. Penuh masjid. Comel, penuh masjid. Dan kita nak lah betul. Sepatutnya semaya kita ni berjemaah ni supaya maya Jumaat karang. Supaya maya Jumaat karang. Kerana jemaah tu wajib. Dan wajib pula tak ada lah Nabi buat di rumah. Tak ada lah Nabi buat semaya hak wajib di rumah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak di masjid.
Nabi galakkan pada orang mari maya malam ni. Waktu maghrib, waktu isyak, waktu subuh. Nabi ayat basyiril masya'in bin nur fi zulmi bin nurit tam yaumal qiyamah. Berilah berita gembira bagi orang yang berjalan waktu gelap mari masjid dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Maknanya dia boleh cahaya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri dia bercahaya dengan cahaya dia hari kiamat. Gaklah ni berjalan tidak gelap dah, lapu belakang. Nah, bagi galakkan banyak pada orang-orang yang bermayat berjemaah ni. Nah, orang yang mari sembahyang subuh, Nabi kata seseorang yang datang solat fajar, mari sembahyang subuh berjemaah, kemudian selepas sembahyang doa dia ni berzikir pula sampai naik matahari. Dia duduk di masjid, dia berzikir sampai naik matahari. Nabi kata ka ajril hajjil al-muhrim. Supaya dia boleh pahala haji dalam keadaan dia berpakaian ihram. Supaya ganjaran dia boleh pahala haji dia berihram. Nabi kata orang semari man kharaja min baitihi salatan. Siapa dia keluar daripada rumah dia nak pergi sembahyang, nak pergi sembahyang berjemaah, nah, dia mari sembahyang berjemaah, keluar daripada rumah dia sembahyang. Sebab Nabi kata man kharaja min baiti, siapa keluar daripada rumah dia nak sembahyang, dia keluar daripada rumah, maknanya mari masjid, nah, dapat pahala haji dan umrah. Boleh pahala haji umrah. Nah, tu galakkan. Kita nak masuk bulan Ramadan, lah ni kita ada masa dalam 9 hari lagi di bulan Syaban untuk kita ni orang panggil panah enjing. Panah enjing kita ni. Tak. Kalau yang tak biasa puasa kena start puasa, kena puasa dah. Sepatutnya daripada bulan Rejab lagi. Bulan Rejab lagi kena perbanyakkan dah puasa. Masuk bulan Syaban lebih lagi kena banyak puasa. Ya. Kita dekat-dekat nak puasa ni kau buat jamu. Kena pula bulan Syaban, bulan Rejab cuti sekolah. Beg wah tu sehari kenduri dah. Tak ada nak puasa kita. Puasa sunat untuk persiapan bulan Ramadan. Antara perkara-perkara yang perlu dilakukan bagi seseorang untuk memasuki bulan Ramadan, yang pertama ialah at-taubah. Nak masuk bulan Ramadan dah, kena bertaubat. Taubat dah biasa-biasa, istighfar, mahmaya istighfar sama. Cuma istighfar kita ni kadang-kadang tak jejak. Nah, sebab kita tu mulut tak iman. Istighfar ni kena keluar ke hak kita ayat astaghfirullahalazim. Keluar tu hak mari dalam hati kita. Mari dalam. Marulah hak betul-betul kita minta dengan Allah Taala. Astaghfirullahalazim. Dia maksudnya astaghfirullah. Depan tu ada maksud. Alih depan tu bagi datang astaghfirullah. Asal perkataan ghafara mengampunkan. Yaghfiru sedang memberi keampunan. Ghafara telah mengampunkan. Yaghfiru duk tengah beri keampunan. Ighfir, maafkanlah maksud dia. Past tense, future tense, fi'lul amri, present future tense. Nah. Istighfar minta ampun. Aku minta ampun
daripada Allah. Astaghfirullah, aku minta ampun daripada Allah. Kita pun biar jejak, astaghfirullahalazim, aku minta ampun daripada Allah Ta'ala yang maha agung, maha hebat. Ya jejak, keluar dalam, baru tidak duduk mulut saja. Yang pertama, taubat. Kena taubat, iaitu taubat yang nasuha, yang sebenar-benar taubat. Taubat semati. Minta keampunan daripada Allah Ta'ala supaya kita masuk di bulan Ramadan, hati kita ni bersih. Hati kita ni bersih. Dosa-dosa kita ni telah dipadam. Nak hapus dosa, kena istighfar. Orang nak hapus gapo-gapo dokumen, ada bakar api ni, liquid, hak tulis pada liquid, tulisnya kalah pada dengan roba, tulis dalam apa ni, telefon, delete. Delete boleh lah nak delete dia telefon. Kata bahasa nyesal nak delete, tak padan dengan delete. Kalau nyesal kena minta maaf dulu baru delete. Lepas delete tu minta maaf. Sebab hak kita sapu sendiri ni tak hilang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hak kita duk kata dalam telefon, kata kat orang tu, kata kat orang ni, sindir orang tu macam-macam dengan perkataan kita kata dengan puas hati kita pun delete. Patut habis kan? Tak ada kita delete sapu dalam telefon kita, tak ada lah. Tapi dalam buku amalan kita ada. Perbuatan kita susuk, kita hilangkan dia maklumat dia daripada manusia, tapi ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pas nak delete ke mana? Istighfar, taubat. At-taibu kama la dhanbalah. Nabi kata orang bertaubat seperti mana tak ada dosa dia. Seperti mana tak ada dosa. Bapa tak boleh kau nak tunggu boleh puasa nak bertaubat. Nanti nak qiyamul lail 10 akhir nak bermayalah sunat taubat. Dia siapa kau tidak masalah. Tu, dia siapa kau tidak 10 akhir. Gambar mana dah orang kita tengok? Hak di kubur lunas saja. Kita duk kata dia puasa dia lagi puasa, nampak? Kita kata dia pun dia kadang-kadang berasa dia lagi duk ngarak kedai. Tak ada. Baru-baru lagi kubur. Batu nisai tak bubuh lagi. Cuma bila berapa? Hari ni ngecak kubur pula. Ngecak kubur pula hari Jumaat. Tengok batu nisai, hak tak ada batu nisai lagi, tanah baru lagi. Berapa dah bulan ni saja, bulan Syaban, bulan Rejab. Semua tu tak ada masuk dengan bulan Ramadan. Ada kubur ni ahli jemaah kita. Kubur ahli jemaah kita ni, dia ni semaya tak tinggal mari semaya, istiqamah mari berjemaah. Lepas tu tak berapa boleh diri sangat, tapi dia nak diri juga semaya. Tak tahulah kalau hamba baca panjang surah Sejadah lagu mana dia. Dia diri walaupun tak boleh nak diri, sakit lutut. Kubur dia ni kalau orang lain tanah letak apa ni pelepahnya tu kering dah. Kalau orang lain letak pelepahnya tu kering dah 4-5 hari. Amba rasa setakat hari ni duk ijal lagi pelepahnya kubur dia. Pakat kita tengok belakang hari ni. Jala pada. Ni je ke kubur dia royak. Ijal molek-molek ada ni. Nak bayar benda-benda lagu betul lah telefon ni.
Tak ada nak viral lagu tu. Nah. Salah roti email pakai luar 3 suku kak. Nya ambil gambar ke dia, nya viral. Ni tu email duduk rumah. Baju t-shirt luar 3 suku. Tak okey nak pakai jubah hari-hari. Nak aku pagi pas petang duk gini aku cabut rupuk jubah juga ngepih tak buai-buai. Nak kalau ada hak lagu tu di mari semaya nyebanglah tu email. Ni. Ni viral benda lagu tu tak ada beza. Nak pergi kubur ni viral. Tunjuk kubur kita ni cat tak habis lagi ni. Nak baru suku baru. Pakat mari belaka, pakat viral. Kalau ramai viral, ramai mari. Ni adalah hak marinya. Nak cat tak ada ni piti, hak mari piti, hak mari piti. Tak semua piti, hak mari cat. Nak cat masjid, nak cat kubur ni biar nampak cerah sikit. Nak lalu kat kubur kat dia berasa macam-macam. Nak berasa diri bulu rama lah. Tu tak berapa nak mari tu. Kena pula orang gali kubur cerita, gali-gali jumpa. Ni tak mari paksa. Nak lalu kat kubur tengok ada kain putih. Oh, tak lalu dah. Baru tengok kain. Nah. Lalu kat kubur naik kereta pasal lagu gedung-gedang. Pas ke dalam kubur gegar kereta dia tu. Tak ada adat sikit rambut. Setu buat kubur. Adat mari kubur. Nak masuk tu kaki kanan. Masuk masjid. Start masuk tu assalamualaikum. Kita orang salam ke kubur kat. Dengar pun takut dah. Tak. Kalau orang pergi malam-malam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau buat gerak bangun pagi subuh boleh. Biar bini tu kira ya, assalamualaikum ya ahlal kubur, bangun cacah lalu. Tak. Terkejut. Hak Nabi ajar, assalamualaikum ya ahlad diyaril mu'minin al-muslimin al-mustaqdimin. Wahai assalamualaikum, salam sejahtera kepada ya ahlad diyar, wahai penghuni-penghuni rumah, al-muslimin, orang muslimin, wal mu'minin, al-mustaqdimin, orang yang terdahulu. Sambung lagi, wa inni insyaallah bikum lahiqun. Barulah kena kita dengan dia. Wa inni insyaallah, dan aku insyaallah bikum lahiqun, aku akan menyusul kamu selepas daripada ni. Tu beri salam. Baru kita ingat dengan kita kata. Masuk tak beri salam. Lepas tu masuk duk buah pula. Bila-bila duk ngecat. Tak ngecat mari tu ke buah saja. Duk naik wah. Nampak tarik diri tak? Jamuh-jamuh sikit. Mungkin salah buah ni boleh, tapi tengok tempat. Tengok tempat. Nah, kita kalau kita sakit je dak, kita sakit. Kita sakit orang mari tu nak ziarah kita. Tapi dia buang dengan sain dia tempat kita sakit. Kita duk tak hati. Duk ngak sakit. Dia duk buang, wawa duk ngilah siap. Kita berasa lagu mana? Nak tidak kata nak tanya khabar lagu mana, nak tolong doa ke, beri semangat ke. Mesti kita nak lagu tu dah. Nak lagu tu. Tapi orang mari tu duk buang ngelang kecah orang tu kecah orang ni. Pergi kata tidak mari ziarah aku lagu ni. Kita pergi tu untuk niat ziarah. Dan kita pergi tu untuk apa dia? Untuk memperingati mati. Suruh pergi ngecat ni bukan suruh pergi ngecat saja, bila-bila suruh pakai ingat mati kata. Duduk lama sikit kubur. Tengok batu nisan, tengok berlindar. Tengok tanah kubur. Suruh ingat kepada mati kata. Siapa sini juga ni. Sini ke mana tak tahu. Allah Ta'ala kata, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Manusia ni tak tahu dia mana dia mati. Allah Ta'ala royak dalam surah Luqman, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada
wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Manusia ni tak tahu mana dia, gapo dia akan buat esok. Hari ni kita ayat gini, kita nak goni cuti hari Jumaat. Nah, esok kita tak tahu lagi, kita rancang tu gapo dia kita nak buat. Kita tak tahu lagi gapo kita buat. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan orang ni kita rancang ke mana pun, bumi mana kita mati kita tak tahu. Bukan setakat bumi tempat kita mati tu mana, tempat hak kita mati tu mana kita tak tahu lagi. Kita kata tak kata dia kalau sakit, tak tahu lagi. Molek-molek dia kata mati tak kata dia ni tak. Nyawa dia kesok jatuh kata boh, mati boh kata. Kedudukan tempat kita mati ni juga ditentukan oleh Allah Ta'ala dah. Supaya dengan masa kita mati, Allah tentu dah masa tu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila mari ajal kita ni, la yastakhiruna sa'ah, dia tak akan pelewat walaupun sa'at. Wa la yastaqdimun, tak akan cepat walaupun sa'at. Tak akan cepat, tak akan pelewat, mana tepat masa. Cuma kita ya, nak kita kata bila tak ada, bila mati lebih kurang. Kita boleh hoyak lebih kurang, kita tak boleh hoyak tepat masa. Nah, kalau orang tanya betul ke masa tepat, kita pergi bala polis tanya masa tepat ke tak? Kita hoyak lebih kurang. Lebih kurang pukul 3 pagi, lebih kurang. Tapi tepat masa tak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tepat masa tarikh mati kita, masa mati kita, tepat kita mati. Bahkan tepat masuk dalam tanah pun tepat tu Allah Taala tentu dah. Tak. Kita niat nak sini, lama kita orang sini. Mati Mekah molek-molek ada. Tak. Taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala itu perkara yang pertama sekali kita sebelum masuk bulan Ramadan. Panjang lagi tengah hari lah. Yang kedua ialah kita mesti memaafkan seseorang dan juga memohon maaf kepada orang, daripada orang. Maknanya tak boleh balas, kena bukti dah. Hak balas, hak berasa sakit hati, kena pakak minta maaf belum masuk bulan puasa ni. Minta maaf lagi, tak lagi. Balas ada balas dengan orang tak minta maaf lagi. Apa tak minta maafnya? Tahu kalau minta maaf supaya dia tu. Dia mari gitu. Supaya dia tak maaf dah kita, dia sakit hati lama dah kita. Amo minta maaf dah mula dia senyap tak kata apa. Kita minta maaf dulu. Dia nak maaf, tak say maaf tu terpulai pada dia. Hak pentingnya kita lepas di sisi Allah Ta'ala, lepas dah. Ya. Hak comel lagi, kita kalau ada orang yang menyakitkan hati kita, kita jangan tunggu dia mari minta maaf dengan kita. Dia buat sakit hati kita ni sudah ayat hari-hari dah. Adik-beradik lah, saing dalam kerja lah, jiran lah. Nak tunggu dia mari minta maaf dengan kita. Kita dulu yang kata mujur dia nak minta maaf. Tu kita pun panggil tak sama juga. Hak comel lagi ialah kita memaafkan lalu. Nak tidur malam ni ada sahabat yang sebelum dia tidur dia maafkan semua orang. Kita boleh buat tiap-tiap malam. Tain berasa hati sedap boleh tulis dalam Facebook, tulis dalam WhatsApp. Saya maafkan semua orang. Tain sakit hati dengan orang, tulis lalu. Tak. Ada orang tu gini. Tak sebut nama. Tapi kata tu nak ayat kata kau orang. Hak ni kena maafkan orang. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Man kana lahu mazlimatun, siapa yang ada buat zalim kat orang, falyatakhallalhu, maka dah dia cepat-cepat minta maaf. Al-yaum, Nabi kata hari ni lalu.
Kena minta maaf lalu hari ni. Qabla an ya'ti yawman, sebelum hari satu hari, la dinara wa la dirhaman. Sebelum hari satu masa, nilai dinar, wang ringgit, emas, perak tak laku. Yang laku ketika itu ialah amalan soleh. Bila tu? Ketika nak mati. Dia nak mati tawalah pitih, tak sih dah. Tunjuklah gerai tanah ni, ambil lah nak wili 5 keping demo ni gerai tanah. Tak sih dah. Nah. Mah perak tak sih habis dah. Hak ada pun suruh wi kok gerai. Nah, suruh bagi. Tak tu hak teka hidup kalau suruh bagi teka sehat. Tapi teka nak mati dia suruh tidak suruh bagi anak-anak dia, suruh sedekah. Dia suruh sedekah. Nah, ayat kita baca dalam surah Al-Munafiqun. فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Orang nak mati dia kata, ya Allah, kalau boleh pelewat sikit masa aku nak sedekah. Dia tak kata aku nak bagi saka dah, aku nak sedekah dah. Hak ada tu boleh nak sedekah belaka. Hak ni hari yang tidak ada lagi nilai dirham, tidak ada lagi nilai dinar, mah perak tak laku dah bila teka nak mati. Yang laku ketika itu ialah amalan soleh. Kalau dia sempat minta maaf, tak, kalau dia maaf, hapus dosa. Kalau dia mati atau orang yang dia buat zalim tu mati, tak ada nak minta maaf, maka hari kiamat Nabi kata apa dia? Fa in kana lahu amalun salih ukhiza minhu, diambil amalan soleh dia tadi dan dibayar kepada orang yang dia buat zalim biqadarin, dengan qadar hak zalim dia buat. Kalau dia buat zalim tu kerana dia duk kata kalau dia ngupak pun zalim kat orang juga. Kalau dia ngupak ke apa semua ni, pahala hak soleh dia tu, hak dia sedekah, dia pergi haji, dia pergi umrah, kalau ada hak mana hak soleh situ diambil dengan qadar dosa yang dia buat kat orang tu. Dan jika sekiranya dia tidak ada amalan soleh, kalau tak ada amalan soleh, maka diambil dosa orang yang dia buat zalim tu, bui ke dia tolong pikul pula. Bui kepada orang yang jom buat zalim tu, pikul pula dosa. Qadar mana? Qadar dia buat zalim banyak mana. Allah ni maha adil. Allah ni maha adil. Dia tak kata bui lebih kurang tak, ataupun bui lebih tak. Bui cukup-cukup. Buat zalim 10, Allah Ta'ala akan bayar 10. Jadi kita masa ada berkesempatan ni, kita minta maaf lah dengan cara mana sekalipun. Minta maaf belaka kalau ada salah silap ambo pada ahli jemaah sekalian. Ini. Kita pun boleh tulis. Tulis kau buat video kau, tulis. Atas dalam grup, suruh orang share. Tolonglah atas kanak-beranak mana kena ambo minta maaf. Ada hutang apa, royak nak tutup kat royak sebelum mati. Jangan pesan pada orang hak hidup kata nanti kalau aku mati ni mu tolong royak lah. Kau orang hidup tu minta maaf lah, kau jiran-jiran minta maaf lah, kau sayang-sayang, kalau ada hutang marilah tutup. Mati-mati tak, ketika hidup ni selalu antara 4 perkara yang perlu disegerakan. Yang pertama ialah taubat. Bila buat salah terus minta maaf, terus taubat dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, bila ada hutang segera kena bayar. Segera kena bayar, kena bersegera bayar tu hutang ni. Bukan bersegera minta, bersegera bayar. Mana orang hutang kena bersegera, kalau ada pitih bayar saja. Yang tiga, jenazah. Bila mati perlu disegerakan. Tak boleh nak tunggu dah. Nak tunggu hok mari daripada Amerika, nak tunggu mari daripada Vietnam, nak tunggu balik Dhaka, nak tengok muka. Tengok muka dalam gambar je lah. Atas gambar kita telefon ni tengok muka. Supaya mu tengok hok tengok depan mata sendiri dengan tengok telefon serupa, tak berubah dah, tak senyum dah. Kalau mu balik dia senyum, tak senyum dah. Ni tunggu balik.
Matinya pukul 3 pagi, pukul 6 petang baru nak urus jenazah. Sesanya orang yang mati. Tak payah tunggu dah. Mati perlu disegerakan. Yang keempat ialah anak perempuan bila cukup umur segerakan kahwin. Tak, cari jodoh untuk dia. Jangan tunggu dia royak jodoh dia siapa. Tak, kalau dia tak ada tolong cari. Kalau ada percepatkan. Suruh hijau dululah. Nah, tambah-tambah kalau nak minta tu pula dia tak kena. Lagi payah. Ini 4 perkara. Jadi antara perkara yang perlu ada pada kita sebelum masuk Ramadan, bertaubat, minta maaf dengan orang, buat baik pada orang dan memperbanyakkan amalan-amalan soleh. Memperbanyakkan amalan-amalan soleh. Dan yang seterusnya ialah menjaga solat berjamaah. Menjaga solat berjamaah. Sebelum masuk bulan Ramadan ni, mari lalu maya masjid berjamaah. Supaya kita tak kejut. Tapi orang suka mari ramai-ramai sebab ramai-ramai orang tak cara dah. Takut mari lah ni orang pakat kelih. Mari awal-awal supaya kita ni rasa bersedia. Mari boleh semayang berjemaah. Jaga solat jemaah dan menjaga solat-solat sunat dan memperbanyakkan amalan-amalan sunat seperti bersedekah, membaca Al-Quran dan membuat perkara-perkara kebaikan. Sama ada kebaikan sekecil-kecil kebaikan atau sebesar-besar kebaikan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa buat baik kecil besar darah, Allah Taala akan perlihatkan dia masa dia mati. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa dia buat amalan yang jahat walaupun sekecil-kecilnya akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia mati. Sekadar itulah dulu untuk kita. Mudah-mudahan kita ada persiapan untuk kita menghadapi Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan kita doa pada Allah Subhanahu wa taala dengan satu doa yang kita selalu dengar, Allahumma ballighna Ramadan. Nah, ada satu doa yang diajarkan oleh para salafus salih. Dia ajar apa dia? Allahumma sallim li Ramadan. Wasallim Allahumma sallim li Ramadan. Wasallim Ramadan li. Watasallamahu fihi maqbula. Watasallamahu fihi maqbula. Allahumma sallim li Ramadan. Wahai Tuhanku, sampaikanlah kepada aku Ramadan, biar sampai dengan selamat. Kita boleh masuk Ramadan dengan selamat. Wasallim Ramadan li, dan serahkanlah kepada aku bulan Ramadan ni biar aku boleh buat amal sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Aku boleh puasai di bulan Ramadan dengan amalan-amalan. Wa tasallamahu fihi maqbula. Dan supaya selepas Ramadan, sebelum Ramadan, dalam Ramadan, semua amalan yang aku buat ni maqbula, diterima oleh Allah Taala. Jangan wabalighna Ramadan saja, siapa bulan Ramadan siapa laka, tapi ada setengah jalan. Ada sekejap jalan, ada siapa hari pertama je, hari kedua orang sipir. Ada orang siapa seminggu je, hari lepas tu orang sipir. Ada tu banyaklah, banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan rezeki kepada kita bulan Ramadan, dan Allah Ta'ala beri rezeki kepada kita Lailatul Qadr. Allah Ta'ala alam, yang baik pada Allah Subhanahu wa taala, yang kuat dalam tempat yang mesti. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.